Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih sebagai kata aluan saya ucapkan kepada yang saya hormati pensyarah bagi saya untuk mata pelajaran pengantar bahasa Melayu komunikasi yang telah memberikan didikan dan tunjuk ajar kepada saya untuk menyelesaikan pentafsiran berterusan ini. Tidak lupa juga kepada rakan seperjuangan yang telah memberi dorongan dan sokongan kepada saya untuk terus melangkah ke depan dan menyelesaikan pentafsiran berterusan ini. Baiklah, tanpa membuang masa, tajuk pidato saya pada hari ini adalah isu-isu penggunaan media sosial pada masa kini. Pada era globalisasi ini, media sosial telah menjadi nadi penting dalam kehidupan manusia moden. Platform seperti TikTok, Instagram, Facebook dan Twitter bukan lagi sekadar tempat bersosial, malah berperanan besar dalam penyebaran maklumat, pendidikan, hiburan dan urusan perniagaan. Kebergantungan masyarakat terhadap media sosial begitu ketara sehingga hampir setiap aspek kehidupan bergantung pada teknologi digital. Namun begitu, di sebalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan, penggunaan media sosial turut menimbulkan pelbagai isu sosial, moral dan emosi yang wajar diberikan perhatian yang serius. Antara isu utama yang sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial ialah penyebaran berita palsu atau maklumat yang tidak sahih. Dalam dunia digital yang pantas, maklumat boleh disebarkan tanpa semakan, menyebabkan ramai pengguna mempercayai sesuatu berita tanpa menilai kebenarannya. Berita palsu yang menyentuh isu sensitif seperti kaum, agama dan politik berpotensi mencetuskan ketegangan serta menggugat keharmonian masyarakat. Sebagai contoh, penyebaran berita palsu tentang wabak atau bencana alam sering menimbulkan panik dalam kalangan rakyat. Oleh itu, pengguna perlu lebih berhati-hati dan memastikan kesahihan maklumat sebelum berkongsi pada orang lain. Selain itu, ketegangan terhadap media sosial semakin membimbangkan, terutamanya dalam kalangan remaja. Ramai pengguna menghabiskan masa berjam-jam melayari platform digital tanpa kawalan sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap pelajaran, pekerjaan dan keluarga. Fenomena ini bukan sahaja menjejaskan produktiviti, malah boleh menimbulkan kesan buruk terhadap kesihatan mental seperti kemurungan, kegelisahan dan rasa rendah diri. Individu yang terlalu bergantung pada like, follower sering mengalami tekanan sosial untuk kelihatan sempurna di dunia maya. Jelaslah bahawa pengguna media sosial tanpa kawalan boleh membawa kesan negatif terhadap kesejahteraan hidup seseorang. Tambahan pula, isu buli cyber turut menjadi barah dalam dunia media sosial. Pengguna yang tidak bertanggungjawab menggunakan akaun palsu untuk menghina, mengugut dan memperlekehkan individu lain. Mangsa buli cyber sering mengalami tekanan emosi yang mendalam sehingga ada yang mengalami trauma dan gangguan mental. Terdapat kes yang lebih tragis apabila mangsa mengambil keputusan untuk menamatkan nyawa sendiri akibat tekanan yang tidak tertanggung. Oleh itu, isu buli cyber perlu dipandang serius oleh masyarakat dan pihak berkuasa bagi memastikan ruang media sosial kekal sebagai tempat berinteraksi secara sihat. Di samping itu, penyalahgunaan data pribadi turut menjadi ancaman besar kepada pengguna media sosial. Ramai yang tanpa sedar mendedahkan maklumat penting seperti alamat rumah, nombor kad pengenalan atau lokasi semasa melalui hantaran harian. Maklumat ini boleh disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk tujuan penipuan, kecurian, identiti atau serangan cyber. Fenomena ini membuktikan bahawa tahap kesedaran keselamatan digital dalam kalangan pengguna masih rendah. Maka, pengguna perlu lebih berhati-hati dan mempraktikkan keselamatan cyber dengan menukarkan kata laluan secara berkala serta menghadkan perkongsian maklumat pribadi. Selain itu, penyebaran kandungan tidak bermula seperti video lucah, bahasa kesat dan bahasa berunsur keganasan untuk menjadi isu serius di media sosial. Kandungan ini sedemikian mudah diakses oleh siapa sahaja, termasuk kanak-kanak dan remaja. Pendedahan kepada bahan yang tidak sesuai boleh menjejaskan perkembangan emosi dan moral generasi muda. Tambahan pula, penyebaran budaya hedonisme melalui media sosial menjadikan masyarakat lebih mementingkan keseronokan duniawi berbanding nilai-nilai murni. Oleh itu, kawalan dan penapisan kandungan wajar diperkukuh bagi membentung kerosakan akhlak yang semakin menular. Lebih membimbangkan lagi, media sosial sering dijadikan medium oleh pihak ekstremis untuk menyebarkan ideologi, radikal dan kebencian. Mereka menggunakan algoritma media sosial untuk menarik pengikut baru melalui mesej yang bersifat hasutan dan provokasi. Hal ini boleh menggugat keamanan negara dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat berbilang kaum. Justeru, pemantauan berterusan dan tindakan undang-undang yang tegas perlu diambil bagi mengekang penyebaran ideologi yang bertentang dengan nilai kemanusiaan dan undang-undang negara. Di pihak lain,
Penipuan dalam talian semakin berleluasa menerusi media sosial. Skamer menggunakan teknik licik untuk pelaburan palsu, jualan tipu dan pemalsuan identiti untuk memperdayakan mangsa. Ramai pengguna yang tidak berhati-hati akhirnya mengalami kerugian ribuan ringgit. Isu ini menunjukkan bahawa tahap literasi digital masyarakat masih rendah. Oleh itu, pengguna harus lebih berhati-hati ketika berurusan dalam talian dan memastikan akaun atau perniagaan yang diikuti mempunyai kesahihan yang jelas. Selain itu, media sosial turut membentuk budaya pamer atau show off dalam kalangan pengguna. Ramai individu berlumba-lumba memaparkan kemewahan, kecantikan dan kejayaan di media sosial semata-mata untuk mendapatkan perhatian. Fenomena ini bukan melahirkan masyarakat yang materialistik dan hipokrit serta menimbulkan rasa iri hati dalam kalangan pengguna lain. Akibatnya, ramai yang merasa rendah diri dan tertekan kerana membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang belum tentu benar. Maka, pengguna harus sadar bahawa tidak semua yang dipaparkan di media sosial menggambarkan realiti sebenar. Dari sudut pendidikan pula, pengguna media sosial tanpa kawalan boleh menjejaskan tumpuan pelajar terhadap pelajaran. Ramai pelajar lebih cenderung menghabiskan masa menonton video, hiburan berbanding mengulang kaji pelajaran. Keadaan ini menyebabkan prestasi akademik mereka menurun. Selain itu, penggunaan berlebihan boleh mengganggu waktu tidur dan menjejaskan kesihatan mata. Oleh itu, pelajar perlu bijak mengurus masa dan jadikan media sosial sebagai alat pembelajaran, bukan punca gangguan. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa media sosial juga membawa banyak manfaat jika digunakan secara positif. Ia membolehkan pengguna berhubung dengan ahli keluarga, rakan dan masyarakat global tanpa sepadan. Selain itu, media sosial menjadi platform penyebaran maklumat pantas terutamanya dalam situasi kecemasan seperti bencana alam. Dengan penggunaan yang beretika, media sosial dapat menjadi alat komunikasi yang sangat berguna. Seterusnya, dalam bidang keusahawanan, media sosial membuka ruang luas kepada usahawan muda untuk memperkenalkan produk mereka tanpa memerlukan modal yang besar. Melalui platform seperti TikTok Shop dan Instagram, perniagaan kecil dapat memasarkan barangan secara kreatif dan menarik perhatian pelanggan dari seluruh dunia. Hal ini bukan saja meningkatkan pendapatan individu, malah turut membantu pertumbuhan ekonomi negara. Dalam konteks pendidikan pula, media sosial boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan. Guru dan pelajar dapat berkongsi nota, video pembelajaran dan rujukan dengan mudah melalui aplikasi seperti Telegram, WhatsApp dan YouTube. Tambahan pula, pembelajaran secara maya semakin popular selepas pandemik COVID-19 yang membuktikan bahawa media sosial mampu menyokong sistem pendidikan moden. Bagi menangani isu ini, peranan ibu bapa amat penting dalam mendidik anak-anak menggunakan media sosial secara berhemah. Ibu bapa perlu memantau aktiviti dalam talian anak-anak dan memberikan bimbingan tentang etika digital. Mereka juga harus menjadi teladan dengan menggunakan media sosial secara positif. Pendidikan awal tentang keselamatan cyber harus diterapkan agar anak-anak tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh negatif dunia maya. Selain itu, pihak kerajaan perlu memainkan peranan lebih tegas dan mengawal penyalahgunaan media sosial. Undang-undang sedia ada seperti Akta Komunikasi dan Multimedia harus dikuatkuasakan dengan lebih berkesan bagi mengekang jenayah cyber dan penyebaran berita palsu. Di samping itu, kerajaan juga boleh melaksanakan kempen kesedaran digital agar rakyat lebih celik dan bertanggungjawab dalam penggunaan media sosial. Pada masa yang sama, masyarakat juga harus memainkan peranan dalam mengamalkan sikap prihatin dan bertanggungjawab. Pengguna perlu berfikir sebelum menulis atau berkongsi sesuatu platform awam. Etika komunikasi tidak menghina, menuduh atau menyebarkan kebencian harus dijadikan amalan. Masyarakat yang beretika dalam menggunakan media sosial akan mewujudkan suasana digital yang harmoni dan beradab. Selain itu, institusi pendidikan boleh mengadakan program literasi digital dan bengkel keselamatan cyber. Pendedahan awal ini penting agar pelajar memahami manfaat dan risiko dunia maya. Melalui pendidikan terusan, generasi muda dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas, berhalak dan berintegriti. Di samping itu, media massa juga mempunyai tanggungjawab untuk memainkan peranan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat. Stesen televisyen, radio dan portal berita boleh menyiarkan kempen kesedaran mengenai bahaya penyalahgunaan media sosial. Langkah ini dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih matang dan berhati-hati ketika berinteraksi dalam talian. Secara keseluruhannya,
Media sosial merupakan ciptaan teknologi yang mempunyai dua sisi, manfaat dan mudarat. Ia boleh menjadi alat komunikasi dan pembelajaran yang berguna jika digunakan dengan bijak, namun boleh menjadi ancaman besar jika disalahgunakan. Oleh itu, tahap kesedaran dan tanggungjawab pengguna amat penting dalam menentukan sama ada media sosial membawa kebaikan atau keburukan kepada masyarakat. Kesimpulannya, isu-isu yang timbul akibat penggunaan media sosial harus ditangani dengan bijaksana dan bersepadu. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru, masyarakat dan kerajaan perlu memainkan peranan masing-masing bagi memastikan media sosial digunakan sebagai medium membina bukannya meruntuhkan nilai moral. Dengan sikap berhati-hati, bertikar dan bertanggungjawab, media sosial mampu menjadi platform yang membantu membangunkan minda, ekonomi dan kesejahteraan negara. Sekian, terima kasih.